A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kepada semua yang bersama-sama dengan kita untuk menjayakan forum bicara ad-din pada kali ini di Masjid Al-Abiyad Kuching Sarawak ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bersempena dengan penganjuran ijtima' ilmuwan Islam antarabangsa 1445 Hijri 2023 Masihi kita bawakan, alhamdulillah, dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Sarawak, Majlis Islam Sarawak dan juga Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM bersempena dengan 60 tahun sambutan kemerdekaan Sarawak. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak mengalu-alukan kehadiran yang berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman Haji Junaidi, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, yang bahagia Datuk Haji Misnu Haji Taha, yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, bersama-sama dengan kita pada kali ini juga yang berusaha Profesor Maja Dr. Muazzam Muadil, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia, barisan div-div kehormat yang hadir pada kali ini, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang hadir untuk forum bicara ad-din kita kali ini. Kita jayakan dengan tajuk yang bakal kita bawakan, masyarakat maju dan makmur. Apa peranan kita? Makmur ini sendiri kita nak sama-sama hayati dan faham bagaimana kehidupan masyarakat majmuk di negeri Sarawak ini. Kita bersama dengan Datuk Mufti selepas ini, insya-Allah. Sebelum itu kita nak bawakan panel yang berbahagia kita untuk berkongsi ilmu dengan pengalaman dan juga ilmu mereka akan bersama-sama dengan kita. Sahibul Samaha Datuk Haji Kipli Haji Yassin, Mufti Negeri Sarawak. Alhamdulillah, sihat kita? Alhamdulillah, syukur. Terima kasih Datuk untuk bersama-sama dengan kita. Kali ini kita bawakan bicara forum bicara ad-din. Sedikit saya kongsikan, Datuk pastinya tidak lagi asing buat masyarakat di Sarawak ini berkongsi ilmu dengan pendekatan yang sangat santai, bersahaja dan mesra pastinya untuk memberikan ilmu agar ilmuwan ini tidak asing dengan masyarakat. Kita pastinya, Datuk, milik masyarakat untuk kita menyumbang kembali kepada masyarakat. Dan Datuk sendiri pernah mendapat pendidikan dari dalam dan luar negara, antaranya di Universiti Malaya, dari London sini dan juga di Australia. Dan pastinya dalam sibuk-sibuk Datuk mengendali di Pejabat Mufti itu, ada karya-karya yang dah pun Datuk terbitkan, yang dah pun Datuk hasilkan. Antaranya bakti anak-anak terhadap ibu bapa. Penting hari ini anak-anak lah terutamanya untuk baca dan hayati sama-sama apa sebenarnya yang Islam ajar, bagaimana kita nak berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan pastinya perpaduan pemangkin pembangunan ummah itu antara karya yang Datuk dah pun hasilkan. Dan saya juga nak bersama dengan panel kedua kita yang berbahagia, Datuk Wan Muhammad bin Datuk Syekh Abdul Aziz, Timbalan Pengerusi Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih yang bagi Datuk bersama-sama dengan kita. Sihat kita hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk dalam kesibukan di IKIM sendiri akan berkongsi bersama-sama dengan masyarakat untuk tajuk yang bakal kita bawakan tentang kemajuan ini, masyarakat maju dan makmur. Apa peranan kita? Dan pastinya Datuk Wan tidak asing lagi di Malaysia ini, sebelum ini menerajui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia sebagai Ketua Pengarah. Dan pastinya dalam pengalaman beliau mentadbir dan menerajui kepimpinan institusi Islam itu sendiri. Selain daripada itu, beliau juga pernah berkhidmat sebagai Atashe Agama di Suruhanjaya Tinggi Malaysia di London. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, kita bawakan panel kita hari ini yang berusaha Dr. Abdullah Osman. Jauh kita terbangkan hari ini, Doktor. Terima kasih, Doktor. Saya pun bukan tuan rumah, saya pun datang juga ke sini. Tuan rumah Datuk Mufti je. Saya pun datang bertandang. Kita sama-sama lah. Doktor merupakan pengarah Andalus Corporation Private Limited dari Singapura bersama-sama dengan kita. Dan Dr. Abdullah sendiri merupakan pengasas bersama Institut Pengajian Tinggi Az-Zuhri di Singapura, merupakan anggota lembaga pengarah di beberapa institusi Islam swasta di Singapura seperti Andalus, Darul Andalus dan Cordova, yang mana kini terdapat lebih 15,000 orang pelajar, Doktor. Alhamdulillah, syukur yang sama-sama mengikuti pengajian Islam di institusi-institusi berkenaan di beberapa lokasi di Singapura. InsyaAllah makmur pastinya untuk kita sebarluaskan ilmu Islam itu pada masyarakat di Singapura. Dan kita nak mulakan cerita forum kita pada kali ini dengan tajuk Masyarakat Maju dan Makmur. Apa peranan kita? Mungkin mukadimah kita nak minta Sahibul Samahah Datuk Haji Kipli, Datuk Mufti Negeri Sarawak sendiri sebagai macam mana kita faham tentang kemakmuran
yang disebut dalam agama Islam. Kalau tengok dekat Sarawak ini, dekat tempat kami menginap itu sendiri pun, majmuk dan makmurnya itu berbilang agama, berbilang fahaman dan sebagainya, tapi hidup dalam masyarakat yang sangat harmoni. Mungkin Datuk Mufti boleh kongsikan bersama kita, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerusi acara ahli panel yang berhormat Datuk, yang berbahagia Datuk Dev kehormat, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat-Nya. Atas nikmat kemakmuran itulah kita dapat berada dalam Masjid Al-Abyad, mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara, berbincang tentang apa yang kita sebutkan tentang kemakmuran itu sendiri, sempena dengan ijtima' ilmuwan Islam antarabangsa yang dianjurkan oleh Majlis Islam Sarawak dan IKIM. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, bila kita tanya tentang kemakmuran, Islam sesungguhnya memang merupakan cara hidup yang menuntut kita untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran. Sebab tema sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka itu ialah Sarawak Maju Makmur. Tadi kita dengar azan dikumandangkan. Setiap hari, setiap waktu kita diberikan satu seruan yang sangat besar maksudnya. Bila di dalam ungkapan-ungkapan azan, muazzin akan sebut selepas hayya 'alas salah, akan menekankan tentang hayya 'alal falah. Marilah kita sama-sama menuju kepada kejayaan. So saya nak simpulkan, bila sebut kemakmuran, kemakmuran itulah merupakan kejayaan, kemakmuran itulah merupakan kejayaan, kemakmuran itulah merupakan kesejahteraan. Dan Islam menanggapi bila sebut tentang kemakmuran, ia adalah satu konsep yang sangat universal dan juga bersifat holistik. Saya nak rumuskan mengikut maqasidus syariah. Bila sebut kemakmuran, kesejahteraan yang kita ingin capai, satu yang dituntut dalam Islam ialah menjaga agama itu sendiri. Itu pertama. Bila sebut tentang maqasidus syariah, yang pertama menjaga agama. Kemakmuran yang kita inginkan ialah kemakmuran dalam beragama. Tadi DJ Faiz ada sebut tentang bagaimana melihat di Sarawak. Alhamdulillah, kami hidup dengan penuh harmoni, dengan penuh makmur, walaupun berbilang bangsa, etnik, 30 begitu etnik yang ada, agama yang pelbagai, hidup dalam keadaan maju dan makmur. Jadi bila kita sebut dalam menjaga agama, walaupun kita lihat di situ dalam peruntukan undang-undang pun kita ada agama persekutuan, dalam masa yang sama dibenarkan agama-agama lain mengamalkannya. Cuma bila konteks orang Islam, kita perlu ada jati diri menjaga Islam itu. Sebab itu walaupun kita dalam apa keadaan sekalipun, kita kena tonjolkan keindahan Islam itu. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, yang tadi yang lain mengatasi ketinggiannya. So peranan kita ialah memelihara agama tu. Memelihara itu kita kena buktikan bahawa Islam yang bawa kita kepada kemajuan, Islam bawa kita kepada kemakmuran, maka dibuktikan oleh penganutnya. Kita tidak boleh mencalarkan imej Islam itu. Maka ini tanggungjawab yang sangat penting dan dituntut dalam agama kita. Itu yang kita nyatakan bila sebut Hifzuddin. Jadi dalam apapun keadaan, ya, kita banyak bincang, orang Islam kena jaga. Kita jaga akidah kita, kita jaga syariat kita jaga akhlak kita. Tunjukkan, buktikan kesyumulan Islam itu sendiri. Hari ini cabaran banyak. Kita cakap tentang ilmuwan Islam hari ini berbicara. Kita katakan dunia digital. Banyak cabaran. Termasuk cabaran dalam bidang memelihara agama. Konsep-konsep ideologi baru yang mungkin menyebabkan kita mungkin terhakis dari sudut kepercayaan, terhakis dari sudut keyakinan, terhakis dari sudut apa yang ada tentang jati diri kita sendiri. So untuk itu dalam dunia yang serba global pada hari ini, kejituan memelihara agama itu adalah satu tuntutan yang penting. Yang kedua, bila kita bicarakan tentang maqasidus syariah dari sudut jiwa, nyawa kita, maknanya sebab itu kita nak kena dalam keadaan maju dan makmur.
Kita tidur malam, kita boleh tidur dengan lena. Kita tidak rasa risau, tidak rasa resah adanya kecurian, adanya maknanya yang tidak menjaga keselamatan kita. Sepatutnya itu yang kita kena pelihara. Sebab kita nak jiwa. Sebab itu dalam Islam kita ada peraturan. Kita tidak boleh mengalirkan darah orang lain begitu sahaja. Ada konsep dia dalam Islam. Ini kemakmuran yang kita kena jaga. Kita kena jaga hak jiran. Kita kena jaga hak sesama dalam kawasan kita. Hak sama agama, hak dengan orang bukan Islam. Semua itu kena pelihara bila kita katakan tentang kemakmuran. Yang ketiga, kita juga nak pastikan dari sudut keturunan. Islam sangat pentingkan. Sebab itu kita ada sistem. Sistem hidup yang kita katakan kahwin. Pak Is dah kahwin ke belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah dah kahwin. Ya? Maknanya ada sistem kekeluargaan. Sistem sosial dia tersendiri. Sebab kita nak jaga keturunan itu. Sebab Islam sangat pentingkan bagaimana dunia keluarga, dunia sosial itu adalah merupakan suatu yang penting. Dalam pembentangan ijtima' ini pun kita katakan ambil pandangan Ibn Khaldun. Bila nyatakan maknanya iaitu manusia itu adalah merupakan secara madaninya adalah bit-tabai. Secara nature-nya adalah merupakan orang yang sentiasa bersosial dan berhubung antara satu sama lain. So kalau kita boleh lihat ini, dari sudut keturunan, kenapa Islam telah menentukan penjagaan kemakmuran seperti ini? Kita tidak mahu ada maknanya dari sudut kecelaruan dalam menentukan nasab keluarga dan sebagainya. Islam sangat memuliakan yang disebut juga tentang karamatul insan. Yang bila sebut tentang karamatul insan, kemuliaan manusia itu. Sebab itu kesucian alam perkahwinan, kesucian hubungan antara kita dengan anak-anak kita, antara kita dengan masyarakat, kemakmuran ini yang perlu dijaga. Sebab Islam itu terbangun dalam keluarga kita. Kalau keluarga dah porak-peranda, keturunan tak tentu pasal, bagaimana kita nak bicarakan sebuah negara dan tamadun yang besar? Ya, betul. Mana mungkin kita nak lihat satu kemajuan dan kemakmuran kalau dalam keluarga pun ada masalah dari sudut itu. Sebab itu ini yang perlu ditekankan dalam konteks Islam itu sendiri. Yang keempat, ya. Ada masa lagi Pak Isa? Yang keempat bila kita bicarakan di situ ialah dari sudut akal. Islam sangat mementingkan soal pembangunan dari sudut akal. Sebab itu sedari awal lagi Islam perintahkan kita untuk belajar. Turun ayat pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Pembangunan akal. Islam juga menegah kita untuk mengambil sesuatu yang merosakkan akal. Kenapa Islam haramkan arak? Sebab bila kita bincang tentang arak, al-khamru maksud dia adalah sesuatu yang menutupi akal. Kalau dalam maksud arak itu, bila di situ kita kena jaga akal kita. Tak boleh minum arak, tak boleh ambil dadah, tak boleh hisap gam, tak boleh melakukan sesuatu yang boleh merosakkan akal itu sendiri dengan fungsi yang sangat mulia. Maka sebab itu kita lihat Islam pentingkan soal ilmu, soal pembangunan akli ini. Malah kita kena bina anak-anak kita untuk menjadi ilmuwan. Kita kena bina daripada kecil. Kita kena bina masyarakat kita dengan budaya ilmu. Ini yang alhamdulillah kita bangga melihat situasi ini. Sebab bila kita bincang tentang kemerdekaan, nak menjadi merdeka, minda perlu merdeka. Betul. Sebab itu aspek akal ini adalah merupakan satu yang penting. Dan last but not least, yang akhir sekali, yang kita perlu jaga dari sudut harta. Ya, Islam suruh kita jadi kaya sebenarnya. Islam tak suruh kita menjadi papa kedana. Tetapi dalam keadaan itu kita ada tanggungjawab. Kenapa dalam Islam ada yang kita nyatakan tentang institusi zakat, ada wakaf, ada institusi masjid, kebajikan dan sebagainya. Islam jaga tu harta. Bagaimana kita tak boleh mengambil harta secara batil. Kita naklah cari sumber rezeki dengan cara yang halal. Nak bawa balik rezeki ke rumah untuk anak isteri, pastikan rezeki itu adalah halal. Sebab harta itu dari sumber yang halal dan juga disalurkan pada yang halal. Jadi dalam konsep ini kita lihat kemakmuran yang syumul sifatnya adalah, saya melihat bila kita aspek maqasidus syariah ini yang kita jaga dan kita pelihara, insya-Allah inilah yang kita harapkan bila nyatakan tentang kemakmuran, kesejahteraan, kemajuan, kejayaan untuk dunia dan akhirat, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih
kita ucapkan satu pembukaan yang sangat menarik untuk kita bawakan makmurnya Islam itu dengan ada maqasid syariah yang dah pun digariskan. Jaga agama, jaga nyawa, jaga harta, akal kita pelihara agar kita sentiasa berada dalam kewarasan akal dan juga fikiran kita, insya-Allah. Dan Datuk Mufti menyebut tadi berkaitan dengan kemakmuran itu disamakan dengan kejayaan. Cuma kita nak bersama dengan Datuk Wan sendiri berkaitan dengan kemajuan, sebab tajuk kita hari ini masyarakat maju dan makmur, apa peranan kita. Kita nak tahulah semua orang ada peranan, bukan pemimpin semata-mata berperanan untuk pastikan masyarakat itu maju, masyarakat itu makmur. Tapi masyarakatnya nak hidup dalam porak-poranda, maka tak jadi juga wawasan untuk kita bawakan masyarakat maju dan makmur itu. Cumanya, adakah maju itu kemakmuran? Kita nak tahu jugalah. Mungkin kita nak minta pandangan Datuk apabila dikatakan tentang kemajuan, bantu untuk sama-sama kita dorong kepada kemakmuran dalam masyarakat kita hari ini, Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala al-Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Saudara Faiz yang saya kasihi, sahibus samaha Datuk Kifli Yassin, Mufti Sarawak, sahabat lama. Yang saya muliakan, saudara yang baru saya kenal, alhamdulillah orang hebat, Dr. Abdullah Osman dari negara tetangga Republik Singapura. Dan kita ucap tahniah atas usaha yang cukup hebat, khususnya dalam memaju dan memakmurkan saudara-saudara kita di negara tetangga Singapura melalui institusi pendidikan, dan saya percaya banyak lagi. Tahniah Doktor. Ashab al-Fadilah yang berhormat Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Timbalan Menteri, sahabat lama saya yang berbahagia Datuk Misnu Taha, YDP Majlis Islam Sarawak, dan penganjur bersama kita yang bahagia Profesor Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Ketua Pengarah IKIM juga bersama kita pada malam ini. Yang berbahagia Sahibul Siadah Tuan Haji Khalidi, Pengarah Jabatan Islam Sarawak, dan ramai lagi. Saya rasa bertuah dapat bertemu wajah-wajah sahabat-sahabat lama, tapi yang lebih penting dapat bertemu wajah dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam masjid yang mulia ini, Masjid Al-Abyad, Masjid Putih, yang putih keputihan atau Al-Baida. Sahabat kita dari negara tetangga, salah seorang pembentang dalam Istimewa Ilmuwan Islam Nusantara, ada beritahu di tempat dia ada Masjid Al-Baida, ya. Jadi boleh jadi akan kembar dengan Masjid Al-Abyad. Wujudnya institusi seumpama ini sebenarnya merupakan salah satu indikator kepada kemajuan dan kemakmuran. Saya mula dengan poin itu terlebih dahulu. Sebab para pengembara, para ilmuwan, ulama yang merantau, para pendakwah yang meninggalkan negara dan tanah air mereka untuk menyebarkan Islam, antara indikator yang mereka gunakan untuk mengukur atau nak menguji tahap kemajuan di sesuatu tempat ialah mereka melihat sejauh mana makmurnya masjid di lokaliti yang berkenaan. Kalau masjid itu dimakmurkan, dihidupkan dengan solat berjamaah contohnya, meriah dengan majlis ilmu, dan kaya dengan pelbagai aktiviti kebajikan, pelbagai perkhidmatan yang boleh diberikan, maka itu adalah suatu petunjuk bahawa masyarakat setempat itu masyarakat yang
maju, lagi makmur, lagi caring, cakna. Jadi memang tepat sekali seperti yang diulas oleh sahabat saya, Sahibus Samaha, mufti kita sebentar tadi. Kemajuan dan kemakmuran ini, ia diteraskan kepada ilmu, pengetahuan. Dan ini mengingatkan saya kepada ucapan peresmian Premier Sarawak ketika merasmikan istimak antarabangsa kita petang tadi. Itulah yang ditekankan. Jadi kembali kepada persoalan Saudara Faiz, antara kemakmuran dengan kemajuan, prosperity dengan sifat yang progresif. Atau kalau dari perspektif ekonomi, selalunya United Nations dia buat dua kategori utama negara-negara di dunia ini. Sama ada develop, negara yang kita kata maju atau membangun, atau yang developing country, yang sedang maju atau sedang membangun. Yang tak masuk dalam kategori ini dia kata less developed country. Jadi itulah cara mereka membahagi-bahagikan taraf sebuah negara. Tetapi lebih kepada melihat status ekonomi dari segi pendapatan per kapita, GDP, GNP, dan banyak lagi lah pengukuran-pengukuran yang lain. Tetapi dari perspektif Islam, selain daripada pentingnya kita mengukur berdasarkan status ekonomi, ya, misalnya kita lihat dia sudah pergi kepada satu budaya nomad yang hidup memburu, kepada hidup berkampung, kepada perbandaran, kepada sebuah komuniti negara yang kaya dengan pelbagai industri. Itulah yang dikatakan negara yang maju dan makmur. Tapi itu dari perspektif ekonomi. Betul. Kita boleh terima pakai yang itu. Tetapi yang lebih tepat, ia mesti dilihat bersama dengan komponen-komponen yang lain. Di sinilah keistimewaannya kalau kita menggunakan kacamata Al-Islam. Kita kata Al-Islam itu datang dengan pakej sempurna, bermula dengan akidah yang sahihah, akidah yang benar. Sebab melalui akidah yang benar, yang sahih dan akidah yang sehat dalam tafsiran, ya, ia mendorong kita menjadi orang yang mementingkan keadilan sosial atau social justice, al-adalah al-ijtimaiyah. Maknanya akan ada perimbangan, tak ada siapa-siapa yang tertinggal. Tetapi kalau sebuah negara itu dengan pelbagai petunjuk ekonomi tadi, tetapi ada orang yang hidup di bawah paras kemiskinan, peratusan yang masuk dalam kategori kalau istilah perspektif syariat kita al-fuqara, kata lebih sampai 80%. Seperti mana kekayaan dunia ini dibolot oleh 20% manusia saja daripada penduduk dunia. Ini tentulah betul kelihatan maju, tetapi apakah ia satu kemakmuran? Di sini datangnya Islam dengan syariat, ya, yang wajib, yang sunat, ya. Kita ada sedekah yang wajib, institusi zakat, ya. Sedekah yang sunat banyak lagi lah pakej-pakej dia. Sebab pintu syurga tidak satu, Faiz, kan? Betul. Ya. Sebab tu dia datang dengan pelbagai pilihan, ikut kemampuan. Jadi apabila masyarakat mementingkan keadilan sosial, itu satu petunjuk bahawa negara itu, masyarakat itu bukan saja makmur, tetapi memang maju. Jadi perbezaan antara kemakmuran dengan kemajuan, dia mesti bermula dengan kemajuan terlebih dahulu. Sifat ciri-ciri yang progresif, ia menjadi pemangkin kepada kemakmuran. Maknanya dia melata, boleh dikongsi, masing-masing saling cakna. Macam kita di Malaysia, berlaku bencana, gempa bumi, banjir lumpur di Jogja, tsunami di Aceh, tsunami di Hiroshima dan macam-macam
rakyat Malaysia begitu cakna. Saya teringat lagi Faiz, Saya. gempa bumi berlaku di Jepun, bukan di negara anggota ASEAN. Yang kata majoriti, katalah di Republik Indonesia, negara tetangga kita, berapa ratus juta umat Islam, berlaku di Jepun. Collection di masjid, bila dibuat pengumuman, ini kisah benar ya, Saya. Masjid Belayar, saya boleh sebutlah ya, Masjid Belayar, Persekutuan Jalan Duta. Bila dibuat pengumuman collection Jumaat pada hari ini, kita akan sumbang melalui kedutaan Jepun di Kuala Lumpur untuk mangsa di Hiroshima. Kutipan berganda 3 kali ganda. Sedangkan collection itu untuk orang bukan Islam. Mungkin sebahagian besar penganut Shinto. Shinto ni pun setengah orang kata bukan agama pun, satu falsafah ya. Saya. Ataupun pelbagai agama, tak kira, mungkin ramai yang tak ada agama. Macam di Korea satu ketika dulu ramai yang tak ada agama. Dalam masa beberapa tahun saja 40% rakyat dia beragama Kristian. Jadi orang kita kenapa collection Jumaat ni? Kalau dia pemikirannya tidak progresif, dia kata collection Jumaat ni untuk aktiviti masjid kita cukuplah. Macam-macam kita nak buat, kita Betul. pun ahli jemaah. Kita boleh bantu surau-surau. Tetapi itu tidak menghalang kita. Karena ada sifat insaniyah. Insaniyatul insan. Ada sifat kemanusiaan terhadap manusia lain. Manusia lain tu siapa? Hamba Allah juga kan? Jadi saya fikir kalau saya bercakap dalam konteks Sarawak, Datuk Kifli, benda ni tidak asing lah ya. Tidak asing. Jadi rupanya al-iman. Karena iman itu dia menjadi begitu cakna kepada manusia. Sebab manusia itu juga makhluk Allah Ta'ala. Adakah orang yang bukan Islam bukan Allah yang ciptakan? Allah hanya Al-Khaliq kepada makhluk-makhluk yang beriman dengannya. Dalam tauhid kita tak belajar macam tu. Yang beriman ke tidak ke tetap hamba Allah. Samalah tuan-tuan dan puan-puan, ahli-ahli jemaah yang saya kasihi. Kalau ada anak-anak menantu kita, cucu yang nakal, adakah karena kenakalan dia tu mereka kita reject, dah bukan jadi anggota keluarga kita lagi? Jangan balik raya. Ya? Jangan balik raya. Dia tetap darah daging kita. Tetap perlu disayangi, perlu dipulihkan, perlu guna kebijaksanaan, perlu sabar dalam mendidik. Begitulah realiti kehidupan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rupa-rupanya untuk menjadi orang yang maju dan makmur, dia bermula dengan al-iman. Ini kita bicara dari perspektif kita. Jadi barulah komuniti Islam akan dilihat, atau negara Islam atau negara majoriti penganut Islam, hatta saudara kita yang duduk di negara minoriti, kata di Thailand, di Kemboja, bila mereka mempamerkan akhlak yang baik, orang berurusan dengan mereka, berurus niaga mereka ada sifat amanah. Sebab mereka faham, dia hadir majlis-majlis ilmu di masjid, at-tajirul amin. Ini satu komuniti yang terlibat dengan bisnes, peniaga-peniaga yang al-amin. Al-amin ini gelaran kepada Nabi, tetapi rupanya al-amin juga gelaran kepada golongan komuniti yang buat bisnes. Kalau dia al-amin, dia akan bersama para al-anbiya alaihi wassalatu wassalam nanti di syurga. Jadi kalau orang faham dengan syariat itu, akan lahirlah akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia inilah sebenarnya indikator yang paling tepat lagi sekali Faiz untuk menunjukkan sesuatu masyarakat, negara atau negeri, sama ada negara yang maju ataupun makmur. Tetapi kalaulah kita dengan indikator ekonomi semata-mata, tapi kalau dalam satu rumah tu anak kita satu bilik, kata masih bersama, satu bilik ada pasangan, dah berkahwin, ya, baru nak bina hidup. Satu bilik lagi anak lelaki, dia ada pasangan gay dia.
Satu bilik lagi ada anak perempuan, dia pun ada pasangan lesbian dia. Adakah itu petunjuk kepada kemakmuran? Makmur saya. Cuba bayangkan kalau kita jadi ibu bapa, adakah kita cukup selesa ataupun macam mana? Jadi dia mungkin berdasarkan beberapa petunjuk kelihatan kita maju, ya. Tetapi pada hakikatnya dari perspektif kita ia satu kemunduran. Kenapa kemunduran? Karena dia kembali kepada zaman-zaman silam yang bobrok. Maknanya mundurlah. Kalau kembali ke belakang, mundur. Tetapi kalau lihat ke hadapan, dia akan maju. Akhir sekali, Saudara Faiz, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya sangat yakin dan percaya, saya mohon kita kongsi semangat dan pemikiran ini. Orang yang akan lebih maju, lebih makmur, ialah orang yang sentiasa melihat ke hadapan. Orang yang membaca, macam Premier sebut tadi, membaca, saya tambah sikit, membaca dan berfikir. Kalau kita lihat dalam surah tu, tafsirannya bukan hanya membaca, tetapi berfikir. Pendek kata, dalam budaya ilmu. Orang yang berilmu, dia banyak berfikir. Orang yang banyak berfikir, dia banyak merancang. Perancang yang terbaik ialah yang sentiasa melihat keperluan masa hadapan. Itulah teras kepada akidah Islamiyah. Orang yang akidah yang kuat, dia sentiasa melihat masa depan. Contohnya macam mana? Duduk di sini, nampak di sana. Duduk di tempat yang dekat, nampak tempat yang jauh. Tempat yang dekat ni apa dia? Dekat ni dunia lah. Dunia makna dekat kan? Yang jauh, yang akhir. Akhir. Duduk di sini nampak yang akhir. Akhirat lah. Duduk di dunia nampak akhirat. Jadi logik dia dapat menerima. Tempoh di dunia mungkin kata saya sekarang 70. Apakah saya akan sampai kepada usia 98? Wallahu a'lam. Gantung oleh ihsan Allah Ta'ala. Ya. Tak ada siapa yang boleh menentukan. Tapi yang pasti, yang lebih kekal dan abadi alam mana? Bukan alam dunia, alam akhirat. Kalau begitu, masa yang sesingkat ini, dia akan bekerja keras. Tak ada masa nak buat benda-benda yang buruk. Duk fikir benda yang baik. Untuk anak cucu, untuk jiran, untuk masyarakat. Dan dia akan cuba bersikap baik dengan semua orang. Itu petunjuk yang awal. Kalau semua orang bersikap macam tu, maknanya kemakmuran dan kemajuan tu akan lebih pantas. Tetapi kalau masing-masing, katalah saya perlu duk fikir nak jaga ahli keluarga saya saja. Saya letak satu paras Faiz, saya mesti capai setakat ini. Tapi kalau saya fikir saya nak bantu yang lain, saya kerja kuat lagi. Betul kan? Jadi mudah-mudahan itu ada manfaatnya. Dan kita tergolong seperti saya bersama sebut tadi, orang yang mengejar al-falah, kecemerlangan, kemenangan, bukan saja di dunia, tetapi di dunia yang lebih abadi. Dunia yang kedua, yakni al-akhirah, alam akhirat. Sekian, terima kasih. Amin, amin, insyaAllah. Terima kasih kita ucapkan pada Yang Berbahagia Datuk Wan Muhammad bin Datuk Syekh Abdul Aziz, Timbalan Pengerusi Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, untuk perkongsian ilmu tadi berkaitan dengan macam mana kita nak capai masyarakat yang maju dan makmur. Sahibus Samaha dan juga Datuk Wan juga berkongsi persamaannya adalah dengan kita sama-sama ambil faham tentang ilmu, kan, membaca dan memahami, berfikir seterusnya apa yang perlu kita buat. Dan insya-Allah tadi dalam ucapan perasmian Ijtima' Ilmuan Islam Antarabangsa ni, Yang Berhormat Premier Sarawak juga berkongsi tentang jangan terhenti di sini. Usaha-usaha ini perlu diteruskan untuk sama-sama, sebab dah dilegasikan oleh ilmuan-ilmuwan Islam terdahulu. Kesarjanaan Islam tadi disebutkan oleh Yang Berhormat Premier Sarawak tentang algoritma, kan, algoritma itu sendiri bagaimana dah dimajukan. Kalau tak ada, tak adalah teknologi hari ini,
bagaimana kita nak aplikasi sekarang masyarakat menyebut tentang AI dan sebagainya. Itu pun satu perkara lagi yang perlu kita bincangkan, bagaimana sisi akhlak kita menggunakan AI itu sendiri. InsyaAllah banyaklah diskusi yang boleh kita bawakan bersama, dan kita nak sambung seketika nanti. Bawakan perbincangan kita bersama dengan yang berusaha Dr. Abdullah Osman, pengarah Andalus Corporation Private Limited Singapura, dan anda rakan-rakan kita yang berada di Singapura, di Sarawak, Singapura pula, di Sarawak hari ini. Saya dengan Sarawak ada persamaan, Datuk. Saya dari Jitra, R kita sama. R je lah saya boleh sebut, yang lain saya tak boleh sebut lah. Tak maaf lah, nanti bunyi dia lain. Jadi kawan-kawan kita di Sarawak, kejap lagi kita nak dengarkan, insyaAllah kita nak beri laluan seketika. Apa pun anda boleh terus bersama-sama dengan kita dalam forum Bicara Ad-Din, bicarakan tentang masyarakat maju dan makmur. Apa peranan kita untuk kita bawakan bersama. Boleh menonton terus di Facebook Live Likim FM, di YouTube channel kita, dengarkan di siaran radio. Frekuensi kita di Kuching Sarawak ini 93.7. InsyaAllah sama-sama kita beroleh manfaat daripada perkongsian ilmu yang kita bawakan bersama. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus bersama-sama dengan kami di Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kita bawakan forum Bicara Ad-Din kita, masyarakat maju dan makmur. Apa peranan kita? Kita dah dengarkan diskusi bersama dengan Sahibul Samahah Datuk Mufti Negeri Sarawak. Kita juga dah bersama dengan Yang Bahagia Datuk Wan Muhammad, Timbalan Pengerusi IKIM sendiri, berkaitan dengan bagaimana kemakmuran dan juga kemajuan itu kita nilainya sama-sama dengan mencari ilmu. Dan hari ini kalau bercakap soal kemajuan, kita nak tahu juga cabaran-cabaran. Mungkin kita nak bersama dengan yang berusaha Dr. Abdullah Osman, pengarah Andalus Corporation Private Limited Singapura. Alhamdulillah bersama-sama kita kali ini. Mungkin cabarannya macam mana? Sebab kedua-dua panel kita menyentuh soal ilmu. Hari ini bagaimana nak capai satu kemajuan, mencapai satu kemakmuran itu dengan berasaskan ilmu. Tapi hari ini kalau kita lihat anak-anak muda kita hari ini, rata-rata ada yang kurang gemar memilih untuk mendekati ilmu itu sendiri. Tapi dalam masa yang sama, yang berusaha doktor dengan lebih 15,000 pelajar di institusi-institusi yang doktor bersama dapat membawa anak-anak muda mungkin untuk mendekati ilmu ini, macam mana cabaran-cabaran yang dihadapi untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran ni? Doktor, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Pengerusi, Tuan Mufti dan Tuan Timbalan Pengarah IKIM, tetamu-tetamu terhormat Lembaga Pentadbir Masjid Abyad dan juga jemaah masjid yang dikasihi. Saya ni orang pulau. Orang pulau yang kecil, yang banyak kelemahan, kekurangan. Juga satu, dan soalan yang diberikan kepada saya pula, soalan yang susah. Cabaran-cabaran. Mencabar. Soalan cabaran memang mencabarlah doktor. Saya Itulah. pun tak tahulah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya diperkenalkan dengan 4M. 4M. Apa dia 4M tu? Satu, Malaysia Madani. Malaysia Madani. Seterusnya ialah maju dan makmur. 4M. Jadi istilah ni penting kita perlu faham, dan setelah diterangkan oleh panel kita yang pertama dan kedua. Jadi bila soalan tu dikemukakan kepada saya tentang cabaran, saya pun terfikir 4M juga. 4M. Pertama ialah semangat merdeka. Sejauh mana kita memahami dan mewarisi semangat merdeka. Sarawak dah merdeka 60 tahun. Singapura pun tak jauh beza. Jadi tuan-tuan puan-puan, berapa lama kita dijajah? Khususnya di Malaysia lah. Cuba fikir, berapa lama? Berapa lama tuan-tuan kita dijajah? 500 tahun.
500 tahun kita dijajah dan baru kita merasai kemerdekaan selama 60 tahun. Siapa yang menjajah kita? Siapa yang menjajah kita? Ada 3 kuasa besar Eropah yang menjajah kita. Portugis, Belanda, British. 3 kuasa. Dan 1 daripada Asia, Jepun. Cuba bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kita dijajah. Mengapa mereka menjajah kita? 3 perkara. God, gold, greatness. Mereka, itulah peranan mereka. Tuhan mereka, harta dan juga kehebatan. Jadi kalau kita tidak mewarisi semangat merdeka dan memperjuangkan jiwa merdeka, maka kita mungkin akan kehilangan apa? Apa yang telah kita dapat ialah kemajuan, kemakmuran. Perlu kita jaga semangat merdeka. Kedua, tentang istilah majmuk. Sarawak, masyarakat majmuk. Banyak kaum-kaum. Ada 12, saya fikir kaum-kaum di Sarawak. Dan orang Melayu pun mempunyai bahasa yang pelbagai di Sarawak. Jadi adakah majmuk itu sesuatu yang positif atau tidak? Merupakan satu cabaran atau satu yang membuka banyak peluang? Apa pandangan tuan-tuan, puan-puan sekalian? Kalau di Singapura, rakyatnya cuma 3 juta. Tapi dari sudut residen pendatang 2 juta. Jadi kita memang sifat kita majmuk. Bukan saja India, China, tapi dengan pelbagai bangsa. Jadi majmuk itu adalah sesuatu yang sangat baik dan sangat penting. Sebab dia meraihkan kepelbagaian. Dia merangsang kita untuk bersaing mencapai kebaikan kemajuan. Tidak ada salah dalam kita, dalam masyarakat majmuk. Walaupun dilihat sebagai satu cabaran, tapi juga membuka satu peluang yang besar. Ketiga, M yang ketiga, minority. Adakah minority itu sesuatu yang negatif atau tidak semestinya? Saya fikir tak ada isu. Kalau kita yakin, kita confident, kita benar, kita berani, kita boleh menunjukkan kewibawaan kita walaupun kita minority. Singapura pulau yang kecil, penduduknya tak ramai, dikelilingi oleh jiran-jiran yang abang-abang yang gah tu di utara, tapi kecilnya kita, minoritinya kita tidak membuat kita rasa lemah, tidak membuat kita rasa tidak berdaya. Malahan minoriti itu yang membuat kita bersedia menghadapi persaingan. Jadi minoritinya umat Islam di Sarawak, minoritinya umat Islam di Singapura bukanlah satu halangan, bukan cabaran. Pada saya merupakan satu peluang untuk kita membuktikan keupayaan. Alhamdulillah di Singapura, kalau masjid-masjid, kalau salat Jumaat penuh. Kalau dibuka kelas-kelas agama, penuh. Kalau pihak swasta pun buka kelas-kelas, penuh. Sebab apa? Kita ingin membuktikan kewibawaan kita, jati diri kita. Walaupun payah, mencabar, kita berusaha. Hari sekali, M yang ketiga. Apa Tuan Pengurusi? M yang ketiga. M yang keempat. Ya? Yang keempat. Oh, yang keempat. Ya, yang keempat. Apa Tuan Pengurusi? Cuba teka. Kalau tanya saya takkan nak sebut nama saya. Ya ke? Mindset. Cara kita berfikir.
Cara kita berfikir itu boleh membuat perubahan yang begitu ketara dalam menghadapi pelbagai cabaran. Positive thinking sebagaimana yang disebutkan. Bila saya masuk universiti di Singapura pada awal 90-an, Universiti Kebangsaan, ada satu universiti saja. Satu saja. Dan untuk masuk universiti sangat payah. Cuma kalau orang Melayu 3%, less than 3% masuk universiti. Sekarang tuan-tuan puan, ada 6 buah universiti di pulau yang kecil tu. Mindsetnya bukan saja untuk pelajar-pelajar rakyat Singapura, tapi juga mengundang pelajar-pelajar terbaik daripada Semenanjung, Sarawak, Indonesia, China. Jadi mindsetnya ialah dia berjiwa besar. Walaupun cabaran hebat, dia membuka peluang. Jadi saya fikir ini 4 perkara lah yang boleh kita fikirkan. Bagaimana kita menghadapi cabaran yang begitu luas, yang begitu hebat. Dan mungkin dapat kita bersama-sama lah bagi orang Melayu ni. So, orang Melayu ni, pada saya berjiwa besar. Boleh sikit masa ya? Boleh. Datuk nenek saya pendatang. Satu daripada Siam. Satu daripada Jawa. Mungkin datang ke Singapura, berkahwin. Kemudian lagi pasangan, satu daripada China, satu daripada India. Datang ke Singapura, berkahwin. Alhamdulillah. Dan bila kahwin, dapat anak, jadi orang Melayu. Cuba bayangkan, sifat orang Melayu ni, kita berjiwa besar, kita boleh menerima kepelbagaian, dan Melayunya selagi beragama Islam dan mewarisi tradisi Melayu. Inilah semangat Melayu yang boleh kita pegang, kita perjuang dalam kita menghadapi pelbagai peluang dan cabaran. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan buat Yang Berusaha Dr. Abdul Othman, Pengarah Andals Corporation Private Limited Singapura, bersama-sama berkongsi 4M tadi dan insyaAllah kita nak sentuh seterusnya dalam tajuk kita, masyarakat maju dan makmur, apa peranan kita semua. Kita nak sama-sama tadi, peranan disebutkan awal tadi berkaitan dengan ilmu, macam mana kita nak faham kemajuan dan juga kemakmuran. Sebab kalau maju tanpa ilmu, takut maju tu akan kembali kepada mundur. Kita tak jaga betul-betul. Dan mungkin kita nak dengarkan mungkin pandangan daripada Sahibul Samahah Datuk Mufti berkaitan dengan kalau orang sebut maju, ia berkait rapat dengan soal teknologi. Adakah maju juga tadi Datuk dah sebut tentang nilai ilmu itu untuk mencapai kemajuan. Tapi hari ini bagaimana kita nak pastikan maju dapat kita fahamkan dengan cintakan ilmu itu. Sebab setengah orang rasa tak boleh nak belajar tanpa ada teknologi. Saya tak ada komputer, macam mana saya nak belajar? Saya tak boleh mencari bahan-bahan di sumber-sumber internet bagaimana? Kita nak melihat hari ini, adakah ianya berkait rapat? Maju, teknologi dan juga cintakan ilmu itu sendiri, Datuk. Terima kasih, Faiz. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kita tadi telah bincangkan bila sebut tentang kemajuan dan kemakmuran. Kita melihatkan konsep yang ada dalam Islam adalah konsep yang syumul, yang sangat komprehensif, ya? Yang menyakupi urusan dunia dan akhirat. Dalam kita melihat perkembangan teknologi, tadi Faiz ada sebut tentang, saudara Faiz ada sebut tentang algoritma ataupun algoritma. Kita juga bercakap tentang dunia digital hari ini dengan perkembangan teknologi yang ada. Namun apabila ia tidak diurus dengan adanya nilai ilmu dan juga nilai yang kita katakan dari sudut etiknya, tidak heranlah kalau kita perkembangan hari ini, ya, kalau kita lihat sahaja dalam dunia perbankan, dalam bidang ekonomi misalnya kita lihat, kita dalam kerisauan menggunakan secara online. Itu juga adalah teknologi algoritma. Dengan menggunakan artificial intelligence, sama ada kita nak invest melalui saham, ataupun kita dalam arti kata account kita secara online dan sebagainya, hari ini ia menggunakan teknologi yang berkaitan dengan algoritma. Ya?
So menggunakan alam digital dan juga signal dalam dunia itu. Walaupun peringkat awal Al-Khawarizmi dulu memperkenalkan itu, tapi Islam melihat ia dalam bentuk yang sangat komprehensif. Ya? Kalau dari sudut digital tadi dia tak ada ethics, dia tak ada ilmu, maka tadi itu yang timbul scammers. Ya. Kegairahan dia untuk menjadi kaya, kegairahan dia untuk mencapai kemajuan, untuk mendapat duit berjuta-juta, berbilion-bilion, sanggup melakukan sesuatu yang di luar daripada etika kemanusiaan itu. Maka timbullah scammers yang pelbagai sifatnya. Dah dapat di trace begini, digunakan cara lain pula. Ya? Sekarang ini kita terpaksa fikirkan apps mana yang nak digunakan. Hari ini bertukar apps itu, apps ini dan sebagainya. Itu perkembangan teknologi. Ya, memang kita tak boleh tolak teknologi itu. Tapi sebab itu Islam menanggapi pembangunan manusia itu sendiri. Dari sudut keilmuannya adalah merupakan sesuatu yang sangat asas, sangat basic yang diperlukan. Ya, kalau kita bicarakan, kalau saya ambil contoh, kita teknologi juga, ya, kebetulan Jabatan Mufti bertanggungjawab dalam pembangunan ilmu astronomi. Kalau kita hanya belajar tentang bagaimana menggunakan alat-alat optik yang kita sebut sebagai teleskop dan sebagainya, ya, tetapi kita tidak ada asas ilmu falak. Dia hanya menggunakan teknologi itu sebagai alat semata-mata, tetapi dia tidak boleh menanggapi apa dia sebenarnya ilmu astronomi itu sendiri. Boleh tengok ajalah. Dia tengok begitu sajalah. Ataupun kalau kita nak tentukan kiblat misalnya, tiba-tiba alat teknologi tak ada, rosak semua misalnya. Dia tak tahu bagaimana kaedah dalam ilmu falak itu untuk menentukan arah kiblat. Apa asas dari sudut ilmu itu? Maka itu nanti akan jadi isu dalam masyarakat. Sebab itu bila kita lihat dari sudut ini, Islam adalah yang diajarnya dalam mencukupi dari sudut kedua-dua bidang. Ya? Kalau kita sebut tentang ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Untuk mengurus diri kita perlukan. Untuk salat ni kita kena ada ilmu. Ya? Kalau tidak, bagaimana kita nak salat dengan betul? Kita juga ada ilmu fardu kifayah. Ilmu untuk mengurus dunia. Kedua-dua ni kena seimbang. Ya? Sebab itu tadi orang yang ada ilmu dari sudut kemajuan teknologi, maka dia juga ada asas di sudut fardu ain. Dia akan boleh melihat. Maknanya dia akan dapat merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam teknologi yang digunakan itu. Tapi kalau kita tidak dapat melihat dari sudut keilmuan ini, maka akan jadi satu masalah yang besar. Sebab itu kadang-kadang kita bicarakan tentang pembangunan, kemajuan dirosakkan oleh manusia itu sendiri. Sebab itu kita nak tadi sebut tentang karamatul insan, ataupun bagaimana insaniyatul insan disebut itu, tentang kemanusiaan. Itu yang kita kena bina. Sebab itu Islam meletakkan awal, ya, tanggungjawab ilmu itu. Kalau Ibn dalam hadis Nabi SAW, ya, Rasulullah SAW telah meletakkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardu ke atas setiap orang Islam. Maknanya tak boleh tidak, ilmu tu kena ada. Kena cintakan ilmu, kena dapatkan ilmu. Bagaimana kita nak bicarakan tentang pembangunan teknologi dunia ini dan sebagainya kalau kita tidak boleh menguasai apa yang ada dalam bidang itu. So harapan kita lah kalau kita boleh mengambil pengajaran ini, malah dalam tamadun Islam ni, bila kita cakap tentang masyarakat yang madani, yang hadari sifatnya, maka kalau tak ada ilmu, bagaimana mungkin untuk kita menjadi masyarakat yang maju? Sebab itu di awal lagi, kalau kita Rasulullah membina tamadun Madinah itu, kenapa Allah turunkan ayat suratul Alaq terlebih dahulu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, hingga akhir. Sebab sebelum apa-apa pun, maka ilmu itulah yang perlu mendasari kehidupan kita. Ilmu itulah yang akan mengguna untuk kita sebagai asas dan seterusnya membangun sebagai manusia. Sebab itu kita lihat alhamdulillah tamadun yang dibina di Madinah itu. Kita tadi ada bercakap tentang piagam Madinah, kita bercakap tentang bagaimana tentang kemajmukan yang ada. Semua itu diurus dengan baik dan ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengurus hal yang berkaitan dengan manusia ini sendiri, sehingga kita lihat baginda boleh membina tamadun yang besar. Dan satu konsep yang besar bila kita perhatikan bagaimana Rasulullah menghubungkan pembinaan Masjid Nabawi itu sendiri dari sudut aspek ketuhanan. Bila kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, keluar daripada itu kita juga menjadi orang yang berjaya dan orang yang hebat.
Seperti yang tadi disebut dalam perasmian bila Premier telah menyebut tentang surah Al-Jum'ah, bila Allah perintahkan kepada kita mencari wabta'u min fadlillah, carilah kamu daripada apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tak ada ilmu, bagaimana nak explore? Bagaimana nak meneroka kelebihan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang perlu dilakukan oleh kita untuk bergerak, untuk move, untuk mencapai sesuatu. Bila kita katakan maju dan makmur, maka ilmu inilah yang mendasari kehidupan kita. Dan kita sangat galakkanlah kepada generasi muda dan sebagainya. Dan saya juga ingin menjelaskan begini, memahami ilmu, mendapatkan ilmu bukan saja secara formal, ini pun kena ambil perhatian juga. Selain daripada ilmu fardu ain, fardu kifayah, banyak cara yang kita mendapatkan ilmu itu sendiri. Yang pentingnya bagaimana kita maknanya mentadbirnya, mengurusnya dan mendapatkan ilmu itu, ia bergantung kepada apa yang kita lalui dan juga pengalaman itu sendiri. Yang pentingnya kita hendaklah berusaha bersungguh-sungguh untuk menguasai ilmu ini. InsyaAllah umat Islam akan terus berjaya dan juga telah pun membentuk sejarah, akan mengembalikan semula sejarah itu. Kita bukan hanya membaca sejarah, kehebatan-kehebatan tokoh-tokoh terdahulu. Bukan kita sekadar bicarakan kagum. umat Islam. Ya, kita bukan hanya membaca dan maknanya menggambarkan saja, tapi sebenarnya kita nak mengembalikan semangat itu dan juga tindakan yang harus kita lakukan, insya-Allah. Saya terima kasih kita ucapkan saya bersama Datuk Mufti Negeri Sarawak berkaitan dengan perkongsian ilmu kita hari ini. Tajuk forum kita bawakan masyarakat maju dan makmur, apa peranan kita. Ini semua orang ada peranan untuk pastikan kemajuan dan kemakmuran. Kita dah alhamdulillah maju, kita dah alhamdulillah makmur, tapi kita nak kekalkan tadi dengan adanya, macam saya suka Datuk Mufti sebut berkaitan dengan digital. Pastikan kita gunakan digital itu dengan etika yang baik. Dan itu rangkaian sosial alam maya, dan kita nak berbalik kepada institusi sebuah negara. Bagaimana kemajuan dan kemakmuran itu kita capai, dan pastinya mempunyai sistem jaringan sosial yang baik. Bagaimana keluarganya harmoni, bagaimana menyantuni jiran tetangga, kan, bagaimana bersama-sama hidup dalam satu masyarakat yang majmuk ini. Dan pastinya kita nak bermula sesuatu yang besar itu daripada institusi yang kecil. Kita bermula dengan keluarga kita sendiri. Mungkin yang bahagia Datuk Wan boleh kongsi dengan kita bagaimana peranan dalam satu institusi keluarga. Jangan anggap keluarga kita ni mungkin ada 2 orang aja. Kita rasa kita tak penting untuk kemajuan dan kemakmuran negara. Tapi percayalah, yang kecil itu akan menyumbang pada perkara yang besar dengan ada peranan yang semua orang dalam institusi keluarga itu mainkan bersama. Mungkin Datuk boleh kongsi bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi Saudara Faiz, rakan-rakan panel. Saya nak mulakan dengan suatu kiasan. Saya bukan anak Sarawak dan orang luar yang datang ke Kuching tak banyak maklumat. Kalau saya nak pergi ke satu tempat yang terkenal nak makan laksa Sarawak atau nak beli kek lapis, kalau saya sombong agaknya saya boleh jumpa Faiz. Tak ikut. Saya rujuk pada orang yang lebih tahu. Ataupun saya membaca, study. Tetapi ada satu lagi teknik atau kaedah. Saya buka apps, macam-macam lah ya. Macam-macam Google ada. Map ke, Waze ke. Tempat yang mungkin tuan-tuan dan perempuan tak pernah sampai, saya orang luar boleh sampai. Sebab apa? Sebab kita tahu, kita tak tahu, kita jahil, tapi kita tahu macam mana nak dapat ilmu atau pedoman atau panduan itu. Sebab itulah Allah Ta'ala mengutuskan kepada kita para Nabi dan Rasul alaihissalatu wassalam. Dihadiahkan kepada kita Al-Quran, As-Sunnah sebagai rujukan, pedoman. Kalau kita boleh faham, tahu semua, itu satu kelebihan. Tapi apakah kita tahu semua? Salah satu impian saya sekarang ni, bila dah masuk 70, saya berasa saya patut kembali ke madrasah, nak belajar semula ilmu faraid, ilmu yang berkaitan dengan pembahagian peninggalan,
tarikah atau pusaka lah ya. Dulu waktu menengah rendah, kalau bagi satu kes boleh selesai. Berapa bahagian, berapa semua. Tapi ilmu tu dah hilang. Tapi dia boleh dicari semula. Betul. Saya pernah ikut kursus asas ilmu falak, astronomi. Dan bertuah dapat berguru dengan almarhum Ustaz Muhammad Khair Taib, ahli falak terkenal. Dan dia anak murid kepada Syekh Tahir Jalaluddin, seorang ahli falak yang terkenal di Nusantara. Mereka ni kalau buat ramalan waktu mana nak solat gerhana Datuk Joji, ya, gerhana bulan kan gerhana matahari, tepat, tak lari 1 second pun. Tak payah tunggu mana-mana table daripada Greenwich. Mereka boleh buat perkiraan sendiri berdasarkan ilmu falak. Ini Tok Guru betul? Saya. Ya. Waktu solat, dia tak bergantung pada yang orang kira. Dia kira sendiri. Takwim. Sebab itu, ada ketika mufti yang terkenal di sebuah negeri ini, pakar ilmu falak, penyembah mohon besar umumkan, misalnya besok bermula puasa atau raya, tapi dia tak ikut. Tapi dia perintahkan anak isteri dia, kaum kerabat dia, ikut raja. Sebab orang awam tak ada pengetahuan astronomi, ilmu falak, ikut raja. Penyembah mohon declare hari apa, ikut saja. Tetapi dia pakar falak. Dia ada perkiraan dia sendiri. Dia diam-diam duduk dalam rumah. Kalau orang raya, dia masih puasa contohnya. Tapi untuk dia saja. Hatta isteri dia pun jangan ikut suami, ikut raja. Bila penyembah mohon tu ringkasnya ikut raja. Jadi orang yang kurang pengetahuan, kita ikut orang yang lebih berpengetahuan. Adakah sama orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan? Ini ayat Quran kan? Jadi cara untuk menyelesaikan isu yang Saudara Faiz tanya tadi, kita sebagai pemimpin keluarga, kita kena sediakan akses kepada pendidikan yang sempurna. Kalau boleh pada pendidikan yang berkualiti, sanggup berkorban. Pendidikan yang berkualiti bagi saya bermula dengan, kalau kita bercakap dalam konteks masjid ni, ahli Jumaat masjid, kalau saya ada cucu yang belum masuk sekolah sudah mampu membaca, boleh mengira, boleh hafal lirik-lirik lagu. Bukan bahasa Melayu saja. Lagu Jepun pun dia hafal. Ya? Tepat pula tu. Ya? Lahjah betul. Tepat. Fasih. Tanya makna tak tahu. Tapi dia belum mengenal huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf Al-Quran. Dah dekat nak balik, ada anak cucu kita yang tak boleh mengenal Al-Quran. Apakah kita menyediakan akses yang cukup untuk anak cucu kita mengenal pedoman-pedoman tadi? Kalau saya mari sini, Faiz, saya perak dalam bahasa Inggeris apa dia? Perak, tak tahu nak guna GPS, tak tahu nak guna apa-apa apps, pakai main belah aja. 2 jam pun tak jumpa Laksa Sarawak. Tapi kalau saya belajar dengan cucu saya 3 minit cara nak guna, 3 minit saja, saya dah tahu. Drive sendiri boleh sampai. Bukan setakat tu, Datuk tahu nak masak pun. Ya. Jadi ringkasnya, dalam menuntut ilmu ni jangan sombong. Saya rasa kagum sungguh. Saya pernah lihat seorang Tan Sri yang pernah jadi mantan Menteri Besar sebuah negeri datang ke Masjid Negara dengan pemandu doktor. Hadir kelas pengajian. Waktu dalam Dewan Besar, tengok tak nampak Tan Sri ni. Datuk, rupanya dia masuk kelas, bilik kelas sebelah. Waktu pagi, kelas kafah anak-anak, dia join. Masuk kelas Iqra. Dia belajar semula Al-Quran yang bersistematik. Kalau ikut sukatan, patut cucu dia belajar. Tapi dia belajar sekejap je, beberapa minggu, beberapa bulan dah boleh baca Quran dengan
bertajwid. Kemudiannya dah khatam bacaan bertajwid, tengok-tengok dah main tafsir pula. Terjemahan Melayu, terjemahan English, semua ada. Tafsir klasik ada, tafsir moden ada. Bila ustaz-ustaz berceramah, lepas itu dia komen, "Ustaz, tadi waktu syarah ayat tu ada tertinggal poin penting. Ustaz tak buat homework, kurang membaca." Dia baca. Umur 70-an, 80-an. Tak pernah rasa lewat sebab dia nampak syurga tu makin hampir dengan dia. Dia nak pergi syurga kan, nak pergi laluan mana? Ini orang yang bijak. Jadi dalam konteks menuntut ilmu, tak ada masa. Minal mahdi ilal lahdi. Katalah kita dah boleh baca Al-Quran. Kita tentu tak selesa baca, kurang faham. Kita boleh, dalam handphone ni nak tafsir apa pun semua ada. Tak perlu ada mini library di rumah. Kalau ada lagi bagus. Jadi kita budayakan ilmu. Dengan cara itu, kita akan pergi pada rukun yang kedua. Kita menghargai masa. Bila menghargai masa, menghitung hari. Bila menghitung hari, hari makin berkurang. Apa yang kita buat? Kita beri nilai, value pada masa. Jadi learning is value. Pembelajaran itu diberi nilai yang tinggi. Masa pun sangat dihargai. Waktu yang sehat ni masih boleh berjalan, hadir majlis-majlis ilmu, boleh bersosial, bersilaturahim, boleh hadir istimewa. Kalau dah bedridden, hilang satu nikmat. Ya. Tapi orang yang ada iman, ada kebijaksanaan, dia baca lagu lain pula. Dia kata ini satu kafarah. Peluang Allah nak bagi dia menambah pahala sabar, menghapus dosa. Dia tak macam orang yang tak ada iman. Ya, mungkin nak terjun jambatan, biar ditelan buaya, bujang senang. Ya, sebab dia ada al-iman. Selain pada itu, kita mengutamakan kesihatan fizikal, mental. Ini semua orang faham. Sebab itu satu nikmat. Termasuk yang saya bersama sebut tadi, cara pemakanan bersemua. Saya bimbang sangat tuan-tuan dan puan-puan, bila kita lihat sekarang ni pergi ke mall, kita lihat budaya baru, asal viral saja, hantam sajalah. Ya. Tak tengok dah ada logo halal jaiz ke tidak. Ya, ini satu balak sebenarnya. Asal popular. Ya, kita tak utamakan lagi, tak beri nilai yang tinggi dari segi status halal haramnya. Jadi ini pun perlu kita perbaiki, kita perteguhkan. Tetapi ini perkara biasa, semua dah faham. Cuma saya bimbang ada satu yang kita, kesihatan yang selalu kita terabaikan. Physical health, semua orang jaga. Pergi mana pun bawa ubat. Ya, jadual kita jaga. Ya. Mental health, kita jaga. Kalau tak sakit mental pun kita bersosial, berjiran, jaga silaturahim. Itu cukup baik untuk mental. Tapi bercakap dengan orang lama-lama ni, ya, ambil sempena dalam masjid. Ada satu lagi yang kadang-kadang kita terabai. Spiritual health. Kesihatan spiritual. Penyakit yang saya alami sekarang ni, dari segi fizikal saya jaga. Makan minum pun jaga, terkawal. Ya. Nasi pun 1/3, sayur 1/3. Sangat berdisiplin. Dari segi mental health tadi. Mental pun kita jaga. Ya, kita jaga. Tapi saya rasa yang saya kurang sangat kesihatan spiritual. Ubat penawarnya apa? Bukan pil, bukan tablet. Yang saya kurang sangat, saya rasa saya kurang berzikir, kurang bermunajat contohnya. Apa disiplin saya untuk zikir setiap hari, munajat setiap hari? Kalau ubat, saya datang sini saya bawa ubat. Pagi dah lain ada dah. dah siap. Boxnya. Box dah siap.
berdisiplin, Masya Allah. Kalau ubat pagi ada, zikir pagi, zikir tengah hari, zikir mengikut masa. Bukankah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dah pandu kita dengan kitabnya Al-Azkar, dengan zikir-zikir yang maksur, zikir-zikir yang ditinggal, yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini spiritual health yang tu saya kurang. Itu kadang-kadang cerdik nampak bodoh. Satu ketika nampak cukup sabar, profesional, tapi mari satu masa panas baran, jatuh, habis, downgrade. Kerana kurangnya zikir, kurangnya ketenangan. Tepat sekali yang Allah sabdakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan kamu mengingati Allah itu boleh membawa kedamaian kepada hati? Jadi paling kurang, tuan guru saya sebut, tak apalah, tahlil saja. Tahlil itu apa? Adakah malam Jumaat saja? Duduk sekarang tahlil. La ilaha illallah. Itu tahlil. Atau munajat. Kalau hamba penyakit, ya Syafi. Bukankah Syafi itu ada dalam Al-Quran? Syifa. Itu munajat, merayu, memohon. Jadi bila hati kita, lidah kita sentiasa dibasahi dengan zikrullah, yang kurang cerdik akan cerdik, yang pongoh akan jadi penyabar, yang muka tak manis, manis. Sebab tu ulama-ulama yang hebat, yang al-amilin, ulama yang beramal lah ya, orang dulu tengok dia adalah senang hati. Macam tuan-tuan imam kita dulu kan, doktor orang ada masalah rumah tangga, Datuk pergi jumpa, belum cerita masalah, tengok muka tu imam pun dah sejuk dah. Ya, separuh problem dah selesai. Hilang. Dah hilang. Macam ibarat kita jumpa doktor pakar. Ya. 2 ayat dia yang pertama tu macam separuh penyakit dah hilang dah. Ya. Kadang tengok nama kat pintu pun Belum rasa dah. dah lega. Result belum keluar. Tapi kita dah rasa terubat. Balik ubat pun tak makan, tapi sembuh. Oh, Jadi kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa, saudara-saudara yang dihormati, kita cukup jaga kesihatan fizikal, kesihatan mental. Saya nak mengajar diri saya dan kita semua, kita kena perbanyakkan jaga kesihatan spiritual kita. Zikir yang terbaik apa dia? Baca Quran. Itu zikir yang terbaik. Yang lebih baik, yang terbaik selepas itu apa? Kita ambil apa yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita boleh kitab-kitab yang muktabar, ya, melalui kelas-kelas pengajian, melalui majlis-majlis zikir keluarga. Kita jangan tunggu yang formal dengan ramai-ramai je. Kadang dengan ahli keluarga saja. Dan percayalah tuan-tuan dan puan-puan, zikir suatu terapi yang bermukjizat. Luar biasa. Tidak semesti kita join dengan mana-mana tarikat yang muktabar. Tapi kalau tak ada tarikat pun kita berzikir seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang terbaik. Tapi kalau kita boleh dapat para pembimbing yang dipercayai, yang diyakini, yang boleh kita rujuk kepada pejabat sahih bersama mufti, itu juga satu yang baik. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan cara itu saya nak akhiri dengan kesimpulannya satu hadis yang diterbitkan oleh Al-Hakim dalam mustadraknya, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis popular ni selalu kita dengar, tapi kita minta keberkatan. Saya baca matan hadis ini. Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam,
Irtanim khamsan qabla khamsin. Awasi atau rebutlah 5 perkara sebelum didatangkan 5 perkara yang lain. Yang pertama sekali, syababaka qabla harami. Masa muda sebelum masa tua. Jadi kita didik anak-anak remaja kita, muda kita supaya beri nilai kepada masa. Jangan buang masa. Ya. Yang kedua, wasihhataka qabla saqami. Dan masa sihatmu sebelum datang masa sakit. Jadi yang muda-muda dah buka akaun tabung haji ke? Dah buka akaun tabung haji untuk pergi haji. Masa sihat. Sebab ia ibadat badaniah yang memerlukan kecergasan, ya, sihat tubuh badan. Kalau tidak, lepas tu kena badal haji je lah. Ya. Allah hilang satu nikmat. Ya. Sedangkan sebelum tu holiday sana sini. Region ni habis. Ya. Gunung mana tak panjat. Ya. Tetapi tanah suci tak sampai. Warinaka qabla faqri. Kadang-kadang Allah uji kita dengan sedikit keselesaan atau kekayaan. Tetapi bukankah ramai orang yang bertaraf tinggi, berpendapatan tinggi, Allah uji dengan pandemik beberapa bulan saja. Betul. Ya, daripada pembayar zakat jadi asnaf penerima zakat. Ya, luar biasa. Ya. Di rumah ada semua kereta berjenama. Ya, tapi nak pastikan ada food on the table, terpaksa bergantung kepada food bank. Ya. Ada setengah tu dah kereta-kereta biasa dah tak ada, kereta yang berjenama. Dengan kereta yang berjenama itulah dia pergi ke masjid, ambil, ya, bekalan food bank di masjid. Bagus, sebab dia ingat masjid, dia tak mencuri. Ya. Bagus, kita tak pernah hina orang macam ni, sebab dia ingat Allah Ta'ala. Lepas tu dia bangkit semula. Wa faragaka qabla syughlik. Dan masa lapang sebelum masa sibuk. Sebab dalam satu hadis yang lain, Rasulullah SAW beri ingatan, ada 2 nikmat yang selalu menipu daya kita. Ya. As-sihah dan al-faragh. Waktu sehat dengan waktu lapang. Ini banyak menipu daya kita, menjahanamkan kita kalau kita tidak berhati-hati. Dan paling akhir yang belum kita rasai, tapi pasti setiap yang bernyawa, kullu nafsin dha'iqatul maut, mesti setiap yang bernyawa akan merasai mati. Masa hidup sebelum datangnya masa maut, kematian. Ini satu yang pasti. Saya rasa itulah kesimpulan sebagai jawapan kepada soalan Saudara Faiz tadi. Wallahu a'lam. Terima kasih kita ucapkan buat Yang Bagi Datuk Wan Muhammad bin Datuk Syekh Abdul Aziz untuk perkongsian berkaitan dengan bagaimana untuk kita pentingkan peranan ilmu dalam keluarga, bagaimana ibu ayah perlu berikan akses yang terbaik kepada pendidikan anak-anak hari ini. Dan insya-Allah soalan selanjutnya kita nak beralih kepada yang berusaha Dr. Abdullah Osman. Berkaitan dengan tadi saya tertarik dengan Dr. Wan, Datuk Wan ada menyebut berkaitan dengan bagaimana belajar daripada cucu dapat cari kedai, jumpa kedai. Dan macam mana hari ini kita nak bagi peluang kepada anak muda untuk turut sama memainkan peranan dalam pembangunan kemajuan dan juga kemakmuran. Adakah pandangan dan juga idea mereka kita terima tanpa kita hujah balas dan sebagainya, dan kita sebagai yang dewasa untuk berikan panduan dalam mereka memberikan idea-idea dan juga pandangan. Mungkin doktor ada pandangan nak dikongsikan bersama dengan karya masjid kita hari ini. Silakan doktor. Ya. Terima kasih Tuan Pengerusi. Lagi satu soalan yang payah. Jadi kalau kita lihat jurang, gap antara golongan muda dengan golongan berusia, ini semua mungkin kesan daripada maju dan makmur. Implikasi dia akan berlaku jurang antara muda dan tua, antara miskin dan kaya.
Begitu kan? Ya. Malahan bila masyarakat makin maju dan makmur, tuan-tuan dan puan, kita akan dapati wanita lebih ramai yang berpendidikan dan berjawatan tinggi. Ada isu tu. Macam mana kita nak mengharungi cabaran wanita yang lebih berwibawa daripada lelaki akibat daripada maju dan Makmur tadi. makmur. Macam mana tuan pengurusi? Kena 1M lagi lah, doktor. Ya? 1M lagi saya tambah. Ya. Musyawarah boleh? Antara lelaki dengan wanita, sama duduk satu keluarga. Isteri Musyawarah. dengan suami, kena sama-sama sembang. Ya. Saya pernah dalam satu perbincangan mengenai kepimpinan dalam keluarga. Jadi timbul di situ lelaki mempunyai peranan sebagai ketua. Jadi istilah alpha male. Pernah dengar alpha male? Alpha male. Pernah dengar ya? Maknanya sifat kelakian, kejantanan yang membolehkan dia untuk memimpin. Jadi tuan-tuan dan puan, isteri pula tanya. Isteri ni berpendidikan dan berpendapatan tinggi. Dia kata, kalau you alpha male, I pula apa? Jadi suami dia dah bingung. Dia kata, you ni Al-Fatihah. Jadi bila wanita tu meminta hak dia, sebab dia sudah berpendidikan, dia sudah berjawatan, akibat daripada maju dan makmur. Begitu juga golongan belia muda menuntut hak mereka. Sebab mereka lah sudah tahu, sudah mungkin cucu, anak dan cucu lebih mengetahui daripada bapa dan datuk. Sebab akses tu, digital gap. Jadi macam mana tuan-tuan, puan-puan? Kita berhadapan dengan jurang ni. Jurang antara yang muda dan tua, yang miskin dan kaya, lelaki dan wanita dalam mengharungi kemajuan dan kemakmuran. Jadi pada pandangan saya lah, tuan pengurusi, di situ letaknya adab. Adab. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. At its proper place. Peranan yang kaya terhadap yang miskin. Kaya mesti bantu miskin. Jadi jurang tu tidak menjadi satu isu yang memberantakkan. Yang tua mengiktiraf kebolehan yang muda. Sebab apa? Kompetensi itu. Tak ada monopoly of wisdom. Dia benarkan yang muda ni menerajui sebab dia ada kebolehan. Knowing the proper place. Lelaki dan wanita, lelaki tak boleh tidak kita ketua. Tapi kalau wanita juga berkebolehan, kita membolehkan, meraihkan kebolehan wanita tersebut. Kalau saya dengan isteri, saya kata she's not my backbone. Isteri saya is my second brain. Minda saja yang kedua. Jadi saya sentiasa berbincang dengan dia. Jadi itulah tuan pengurusi berkaitan dengan jurang akibat daripada maju dan makmur. Macam mana kita boleh berhadapan dan menangani supaya tidak menjejas proses produktiviti lah sebagainya kan. Itu kita mesti ada keupayaan dan kefahaman tersebut. Terima kasih.
Saya terima kasih doktor untuk perkongsian berkaitan dengan saya tertarik dengan apa yang berusaha doktor sebut tentang adab itu tadi. Macam mana kita nak jaga adab itu dan pastinya kita yang kena salurkan. Yang lebih dewasa ini perlu berikan tunjuk ajar dan juga panduan kepada generasi muda bagaimana mereka boleh beradab dalam memberi pandangan, dalam memberi ulasan, komen dan hujah. Kita tak nak kesampingkan anak-anak muda ini kerana mereka akan mewarisi apa yang dah pun kita ada pada hari ini untuk kemajuan dan kemakmuran negara kita. Tapi dalam masa yang sama bagaimana adab mereka perlu jaga dan pelihara. Di penghujung bicara kita untuk forum bicara ad-din di Masjid Al-Abiyat Kuching Sarawak ini, terima kasih kepada semua jemaah yang hadir pada hari ini. Suka saya seronok saya tengok semua yang hadir. Alhamdulillah, syukur. Ini berkat kemakmuran kita kan Datuk Mufti, bagaimana kemakmuran yang dikecapi dengan majlis ijtima' ilmuan Islam antarabangsa ini juga saya melihat satu kerana kemakmuran yang ada dapat kita anjurkan satu majlis yang sangat prestige mengangkat nilai ilmu dan bagaimana kita melahirkan selepas ini ilmuan-ilmuan yang boleh mewarisi daripada sarjana-sarjana Islam terdahulu. InsyaAllah di penghujung ini untuk bicara forum kita tajuk masyarakat maju dan makmur. Apa peranan kita? Kita nak minta kesimpulan bicara daripada setiap seorang daripada panel. Kita mulakan dengan Sahibul Samahah Datuk Mufti Negeri Sarawak sendiri. Bagaimana perkongsian kita, khulasah bicara kita, silakan. Okay. Terima kasih Saudara Faiz. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Kita dah bicarakan tentang maju makmur. Sekarang kita masih berada dalam bulan Muharram. Kita menyambut hijrah, ya. So untuk sampai kepada satu tahap yang tinggi dan untuk sampai kepada visi hijrah dulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan satu perjuangan yang besar. Maka hijrah itu sendiri adalah merupakan satu proses. Kalau kita melihat kita berada pada satu tahap, kita nak sesuatu tahap yang lebih tinggi, maka kena berlaku hijrah. Hijrah itu sama ada dengan secara individu ataupun secara jemaah. So dalam konteks kita sekarang bila sebut tentang ummah, kita nak secara sentriknya ummah itu ialah ummah yang mana mereka bergerak ke depan secara bersama supaya imej Islam itu nampak. Barulah kita nampak bahawa inilah sebenarnya hidup Islam. Kita nak segala yang buruk-buruk tu kita tinggal jauh-jauh buang-buang. Kita nak baik-baik je. Jadi umat Islam itu akan ditandai, akan dilihat, akan zahir kehebatan umat Islam itu. Itu yang dikatakan sebagai khaira ummah. Ummah yang terbaik yang ditampilkan untuk manusia. Maka bila bicarakan tentang perubahan ini, maka hijrah itulah merupakan falsafah yang penting, tindakan yang penting yang harus kita lakukan untuk mencapai satu tahap yang tinggi, khususnya bila kita bicarakan tentang kemakmuran dan kemajuan yang diasaskan secara Islam itu sendiri yang sangat syumul, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur. Dan mungkin kita minta pandangan di penghujung ini, kesimpulan bicara daripada yang bahagia Datuk Wan Muhammad bin Datuk Syah Abdul Aziz untuk perkongsian kita tentang kemajuan dan kemakmuran. Kita dah tahu, kita dah dengarkan macam mana peranan semua orang bercakap soal hak dan juga tanggungjawab bersama-sama. Mungkin di hujung ini kesimpulan bicara kita, Datuk, silakan. Maksudnya nak maju dan makmur, dia kena terus berhijrah ke hadapan. Tetapi ada satu ungkapan, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah. Maksudnya tiada lagi hijrah selepas peristiwa al-fath, pembukaan, maksudnya pembukaan Makkah. Yang ada hanya jihad dan niat. Jihad kesungguhan, pengorbanan yang disaluti dengan niat yang suci bersih, atau kita kata yang ikhlas. InsyaAllah kita akan dapat kemajuan dan kemakmuran yang bererti. Dan paling akhir, yang ni Faiz kalau saya tak sebut, saya rasa rugi saya datang kali ni macam tak dapat apa-apa. Ya. Ini macam nak tinggal wasiat lah. Mulai maghrib tadi, kita dah mula masuk 8 Muharram. Dan besok 8 Muharram. Kalau 8, mana yang berikutnya 9 kan? 9 bulan Muharram kita ingat kepada Tasu'ah. Yang berikutnya 10 Ashura. Tuan-tuan dan puan-puan tahu apa yang
terafdal, paling baik kita lakukan, dan mari bersama-sama kita azam ya, untuk melakukan yang terbaik pada hari ke-9 Tasu'a dan hari yang ke-10 Ashura. Dapat dua-dua sekali puasa lagi bagus, salah satu pun bagus ya. Yang kurang bagusnya bukan tak puasa, tak berazam. Tak berazam, itu yang tak bagus. Tak puasa tak apa, mungkin tak sehat, mungkin ada halangan, mungkin bermusafir, itu tak ada masalah ya. Tapi langsung tak berazam, sombong dia. Ya, itu tak bagus. Itu pesanan, wasiat yang pertama. Wasiat yang berikutnya, marilah kita kongsi kenikmatan iman ini dan kemanisan iman ini, halawatul iman, dengan orang yang tersayang. Kaum kerabat kita, ya, tentulah kita sangat sayang. Jiran, Masya Allah, jiran bagus. Ya, kita bercakaplah benda-benda yang baik ya, dengan jiran-jiran kita. Dan juga tak ketinggalan dengan kenalan kita, bukan jiran. Kenalan jiran ada yang bukan Islam. Takut jumpa di akhirat besok, dia kata berjiran dengan ni orang Islam ni berpuluh tahun. Dia tak pernah bagi satu risalah pun, terjemahan Quran dalam Mandarin ke, dalam English ke. Takut, tak bercakap langsung. Ya, tak bercakap langsung tentang Islam. Tapi yang lain boleh. Main golf sekali, pergi holiday sekali. Kita sayang dia, kita kesian kat dia, kita kongsilah benda-benda yang baik dengan kenalan-kenalan kita. Kalau tak mampu cakap, tanya Datuk Mufti. Dakwah ni bukan hanya bercakap. Kita bermuamalah dengan baik, itu pun maknanya kita sudah berdakwah kepada dia. Dan yang paling akhir, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jangan lupa, kita rasa kita dah buat banyak perkara ketaatan, al-awamir, perintah-perintah, dan kita telah berusaha mengelak perkara an-nawahi, perkara yang dilarang, yang ditegah. Tapi bila sampai di sana, tengok tak masuk dalam kira-kira, tidak dihisapkan, tak tercatat dalam mizan hasanat. Puncanya, saya buat, saya fikir Allah tak ada pilihan, Allah mesti terima. Rupanya saya terlupa, leka, lalai, tidak berdoa pada Allah Ta'ala agar amalan kita itu dikabulkan, diterima oleh Allah SWT. Kalau Allah terima, tak perlu semua, tak perlu banyak. Faiz, Allah terima satu pun, kita dah cukup aman di alam akhirat nanti. Ini kan pula kalau banyak yang kita buat dan semuanya dikabulkan. Kalau gitu janganlah sombong. Wan Muhammad jangan sombong. Awak ustaz ingat dah banyak buat benda baik, tapi awak tak pernah berdoa supaya amalan awak dikabulkan. Sebab itu ulama dulu bijak sungguh. Dalam mereka menyusun, kutip doa-doa yang maksud, tak pernah tinggal doa supaya amalan tu dikabulkan. Rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana. Ya, kan ada tu. Ya, banyak lagi lah. Innaka antas sami'ul alim. Ya, engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Taqabbal tu maksudnya kabulkanlah. Ya, kalau Allah kabul, selamat kita. Kalau tak ingat hak lain Faiz, apa yang saya cakap malam ni, ingat kabul satu, cukuplah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Untuk Datuk atas perkongsian kita tadi, saya tertarik dengan apa yang Datuk sebut berkaitan dengan azam. Kaedah menyebut la yudraku kulluh ma la yudraku kulluh la yudraku julluh. Jadi tak boleh buat semua, jangan tinggal semua, paling kurang berazam tadi, insya-Allah dapat kita sama-sama untuk tahun baharu Hijri ini, walaupun dah berlalu beberapa hari,
Tapi kita harap kita masih lagi ada azam dan tekad jihad. Tapi walaupun susah jihad itu, tapi pasti insya-Allah kita boleh sama-sama azam untuk kita lakukan sebaiknya. Dan insya-Allah di penghujung ini, Doktor, saya nak minta maaf siap-siap sebab dua soalan tadi susah, yang ni saya bagi mudah. Kesimpulan Doktor untuk bicara kita hari ini. Silakan Doktor. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat maju dan makmur ni, dia pedang dua mata. Pedang dua mata. Kalau si kita salah tanggap, kita boleh sesat, hanyut, terbabas, hilang prinsip. Betul. Sebab kemakmuran ni, kekayaan, kejayaan, dia boleh melupakan, melalaikan. Dia kena hati-hati. Banyak peringatan supaya kita tidak dilalaikan. Tapi di sebaliknya, kalau kita punya prinsip yang jelas, yang benar, yang mantap, maju dan makmur ni membuka banyak peluang. Pertama, wa may yattaqillah, yang bertakwa. Kan? Wa yarzuqhu, maknanya kita tahu rezeki itu daripada Allah. Bukan usaha kita, daripada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah, dia bertawakal kepada Allah. Dan akhir sekali, dia tahu bahawa segala usaha ni atas kadar Allah Subhanahu Wa Taala, bukan atas usaha dia. Jadi kalau tuan-tuan dan puan, kalau kita tahu prinsipnya, kita tak takut, kita bersedia dan kita ingin berjaya dan makmur. Akhir sekali, kita ingin semua bahagia. Bila kita maju dan makmur, nak bahagia. Dalam bahasa Arab, sa'adah. Sa'adah. Di dunia dan hari kemudian. Kita tak nak maju dan makmur, tapi kita dalam keadaan gelisah. Dalam keadaan tidak tenang. Dalam bahasa Arab, syaqawah, misery, bimbang, takut. Jadi itulah, walaupun kita ingin menjadi masyarakat yang maju berjaya, mesti atas prinsip dasar yang jelas, yang benar, sebagaimana yang diajarkan oleh agama Islam. Pandang alam kita, worldview kita, mesti betul, mantap, kuat, worldview, berpaksikan pada akidah, syariat dan akhlak, worldview. Dengan ini kita dapat menghadapi peradaban, civilization yang begitu pesat berubah. Jadi dengan pandang alam, dengan juga berganding dengan peradaban, fardu ain, fardu kifayah, insya-Allah kita dapat melalui dengan berjaya dan juga mendapat kebaikan. Terima kasih. Amin, amin. InsyaAllah. Terima kasih diucapkan buat Yang Berhormat Dr. Abdullah Osman. Serampang dua mata tu agar dapat kita gunakan sebaik mungkin. InsyaAllah dapat kita memacu negara kita ke arah yang lebih maju dan juga makmur. Agama kita untuk lebih harmoni insyaAllah. Dan juga dapat kita melahirkan ilmuwan-ilmuwan terulung di masa mendatang. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga panel kita. Saya bersama Datuk Haji Kifli Haji Yassin, Mufti Negeri Sarawak kita, terima kasih banyak. Juga terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Wan Muhammad bin Datuk Syed Abdul Aziz, Timbalan Pengerusi IKIM, terima kasih atas perkongsian ilmu. Juga Yang Berhormat Dr. Abdullah Osman, Pengarah Andalus Corporation Private Limited Singapura, terima kasih Doktor untuk bicara kita pada hari ini. Menutup bicara untuk forum Bicara Ad-Din, siaran kita Masyarakat Maju dan Makmur, apa peranan kita. Kita dah dengar solusi-solusi yang diberikan oleh ketiga-tiga panel kita hari ini. Cuma apa yang penting hari ini adalah bagaimana tindakan yang perlu kita lakukan, usaha-usaha yang boleh kita gerakkan untuk sama-sama maju dan makmur kita dah ada untuk kita kekalkan kemajuan dan kemakmuran itu, insya-Allah. Apapun saya akhiri pertemuan kita, nak merakamkan ucapan terima kasih kepada div-div kehormat kita yang hadir meluangkan masa bersama untuk forum Bicara Ad-Din kita di Masjid Al-Abyad Kuching Sarawak ini. Alhamdulillah indah masjidnya, harmoni makmur jemaahnya insya-Allah. Dan saya difahamkan ada kuliah-kuliah dibuat
di persekitaran kawasan masjid, majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah, syukur. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh tenaga kerja di Jabatan Agama Islam Sarawak, Majlis Islam Sarawak, warga kerja IKIM sendiri yang bersama-sama bertukus lumus menjayakan selain pada Ijtima' Ilmuwan Islam Antarabangsa ini, juga forum bicara adin kita pada kali ini. Terima kasih kepada kru teknikal TV IKIM untuk forum bicara adin dan juga penerbit forum bicara adin Hajah Faidus Haji Nordin. Untuk itu saya Faiz Haji Osman mohon maaf atas sebarang kekurangan sepanjang saya kendalikan acara ini. Ada kesempatan, ada ruang waktu, kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.